إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم احينا بإيمان واتنا بإيمان واحشرنا بإيمان وادخلنا الجنة مع الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT dengan limpah dan nikmatnya kita dapat ada kuliah pada hari ini. Dan terlebih dahulu hamba ucapkan ribuan terima kasih kepada Fungsi Masjid Al-Rahmah dan juga AJK, Imam, Bilal dan Jemaah kerana sudi jemput hamba untuk kuliah malam ni. Dan kebetulan malam ni ada di Kelantan, balik raya kebetulan. Alhamdulillah. Jadi tajuk hamba nak bincang malam ni yang diberi ialah kait dengan wasiat Al-Imam Syafi'i. Ini kita, bagaimana kita maklum, kita ni di Malaysia berpegang pada mazhab Syafi'i. Jadi adakah kita ni ingat pesanan Imam Syafi'i? Kalau kita lihat dicatat oleh Imam As-Sayuti rahimahullah dalam kitab Al-Ittiba', Imam Syafi'i catat di situ ada 27 wasiat Imam Syafi'i kepada ikut dia dengan anak murid dia ni. Apa perlu kita faham apabila kita berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, kita memperjuangkan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi sebagaimana kita maklum, Imam Syafi'i ni dia keturunan daripada Bani Hashim. Kalau disebut nama dia Al-Imam Syafi'i, kita biasa terkenal, tapi nama dia sebenar Abu Abdullah Muhammad bin Idris Al-Abbas bin Usman bin Syafi' bin Sa'id bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Hashim bin Al-Muttalib bin Abdul Manaf bin Qusay Al-Quraisy. Itu maknanya cerita sanak Imam Syafi'i, keturunan dia ni adalah sambung kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam wasiat Imam Syafi'i ni hak perlu kita faham, hak asah Imam Syafi'i sebut kepada orang hak ikut dalam mazhab Syafi'i ni. Kadang-kadang kita ni ikut saja tapi tak tahu gapo dah. Orang katakan mazhab ni dah mazhab Syafi'i ustaz. Pas gede hak tak boleh buat. Kadang-kadang hak kita buat sepeng kita sendiri. Hak Imam Syafi'i kata tak boleh buat, kita buat juga. Ni masalah kita ni. Kadang-kadang kita sebut dia tak dapat beza. Hak mana Imam Syafi'i ajar, hak mana kita buat kapung. Itu beza, kena faham juga. Imam Syafi'i ni terkenal dengan Nasrul Sunnah. Gelaran pada Imam Syafi'i Nasrul Sunnah, orang hok pegang pada sunnah Nabi, dia marah orang tak ikut hak Nabi raya. Ini berarti Imam Syafi'i digelar gitu, Ansarus Sunnah atau Nasrul Sunnah. Jadi dicatat di sini dalam wasiat Abu Ali Al-Husain bin Hisham bin Amr Al-Baladi qala hazi wasiat Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu awsa. Mana antara wasiat Imam Syafi'i pertama, Imam Syafi'i pesan pada kita ai annahu yashhadu an la ilaha illallah. Sesungguhnya kita semua nak saksi tidak ada Tuhan melainkan Allah. Itu akidah benar jelas. Tidak ada benda lain hak kita pegang, Tuhan hanya Allah sahaja. La syarika lahu, kata Imam Syafi'i, mu jangan syirik. Ini wasiat pertama dia, mu jangan syirik pada Allah. Ni kita kata tidak syirik dalam masa sesama, percaya hak benda-benda khurafat ni. Dah. Dulu menak dulu percaya kayu kokak buat cicing dak. Kayu kokak ni hebat. Ular pun takut, goni takut, kalau jeking takut. Amor masa tu pergi Mekah tahun 90 jumpa orang Kelantan Mekah, ya tu ustaz cari kayu kokak. Kata kayu kokak apa dia nak ni, kalau orang kata awak kelik, ular pun takut ustaz. Kalau jeking pun takut. Kata berat. Maknanya ular kalau jeking takut kayu. Kata sedangkan dalam hadis, kalau kita ngaji dalam hadis, bila sahabat Nabi tanya pada Nabi, kata ya Rasulullah, malam-malam nak pergi mayat masjid ni, mayat di Masjid Nabawi ni gelak ke malam, tak ada lampu, takut kena sengak ko, kalau jeking ko
jumpa benda binatang biasa gedia nak baca Rasulullah. Rasulullah kata dia baca a'udzu billahi tamah min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kesempurnaan kalimahmu ya Allah daripada makhlukmu hok jahat. Gedia min khalaq tu kalau binatang biasa manusia atau jin hok tak comel ni ganggu. Kan Nabi suruh baca 3 kali lepas subuh, 3 kali lepas asar. Pas mu nak pergi semaya pun baca kok kata nak. Apa kita nak ambil kayu dak? Ni tak berasa. Kita kecek dak lalu kok pokok minta tolong dengan pokok cucu nak lalu dak. Bukan kita je orang Arab pun sama. Kalau kita lihat dalam kitab Qaulul Mufid kita tauhid sama juga orang Arab je lalu kosel lembuh. Dia minta tolong lagu lembuh jangan kacau cucu nak lalu lebih kurang ya. Cuma dia kecek kok Arab kita kecek kok Kelantan tu yang beza je. Cahaya tu lebih kurang. Dan kata Imam Syafi'i wa anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh. Dalam wasiat Imam Syafi'i kata sesungguhnya Nabi Muhammad tu Rasulullah dan juga dia hamba Allah dan dia rasul pada kita. Ni kena pegang. Imam Syafi'i pesan kita pegang hak ni supaya jelas akidah kita yang kita ni pegang pada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita letak hak dia hak Nabi Muhammad buat auto comel. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i kita Imam Syafi'i letak kaedah iza kana khairun sabaquna ilah. Kalau hak benda comel Nabi buat dulu. Tak, mesti hak Nabi buat. Jadi gitu dalam mazhab Syafi'i kita. Jangan ikut Syafi'i kampung kita, ni Syafi'i hak dalam kitab ni. Hak kita ngaji lagu tu. Mana Imam Syafi'i kata hak comel mesti daripada Nabi. Hak tak comel kita tak apa ustaz, asal comel ustaz. Kita buat lagu ni. Tak boleh, dia kena ikut. Lepas tu Imam Syafi'i kata, mu kena faham dalam wasiat ni wa anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abdu wa rasul. Nabi Muhammad tu ni ingat hamba Allah dan rasul. Sebab tu dalam hadis riwayat Tirmizi kan Nabi pesan pada kita la tatruni kama atun nasai ibnu maryam wa qul abdi wa qul rasul. Mu jangan puji aku lebih sebagaimana orang Kristian puja Nabi Isa. Ingatlah aku hanya hamba, aku hanya rasul. Sebab tu dalam buat program kita buat maulid Nabi pun kena sederhana, jangan duk melampau-lampau. Sederhana. Kita selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu cara kaedah, jangan kadang-kadang lebih hak kita ni. Tak campur dengan benda-benda lain lagi. Sini tak ada kot. Kau selawat tak khusi juga. Ada setengah orang tak khusi. Kata apa tak khusi? Orang takut Nabi mari. Ustaz masa selawat apa berat? Oleh tak gitulah kita ni. Nak dalam mazhab Syafi'i kita tak ajar gitu. Tu mazhab lain tu. Mazhab Syafi'i dia ajar nak selawat-selawat. Jangan letak khusi. Dia kata Nabi nak mari tanya selawat. Ada gitu. Sebab roh tak boleh mari dah. Roh Nabi kan Nabi jawab dah hadis. Apabila kita selawat pada dia, para malaikat akan catat siapa pada Nabi, Nabi akan jawab, akan tahu umat dia selawat pada dia. Itu jelas dalam hadis tu. Dan kenapa Imam Syafi'i mula gini supaya kita faham. Kata Imam Syafi'i kalau kita lihat dalam kitab Bidayah Nihayah dicatat oleh Imam Ibn Katsir rahimahullah, apa dia kata kita ni Nabi Muhammad ni kena letak sebagai nombor 2 untuk kita ikut contoh. Pertama Quran, yang kedua sunnah. Jadi kata Imam Syafi'i sini setiap ilmu yang daripada Al-Quran adalah menyatakan kebenaran kecuali banyak lagi ilmu hadis dan ilmu fiqh mengenai agama mu kena faham. Ilmu yang sebenar ialah apa yang ada padanya yang jelas kata Imam Syafi'i sebagaimana hadasana. Kalau mu tengok ada hadasana tu makna daripada hadis Nabi menceritakan kami yakni ilmu hadis dan barang yang selain daripada itu adalah hasud syaitan belaka kata Imam Syafi'i. Ini dari kitab Bidayah wa Nihayah. Dicatat oleh Ibn Katsir rahimahullah. Kalau hak selain pada tu bukan pada hadis Nabi tu hak syaitan belaka kata Imam Syafi'i. Syaitan duk tiup padamu buat benda hak tak comel. Benda hak comel mari pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh sebab tu dia kata Imam Syafi'i ni orang hak tahan sunnah Nabi. Sebab tu Imam Syafi'i kata gapo? Qala al-Imam Syafi'i rahimahullah. Kata Imam Syafi'i ajma'al muslimu ala anna man istabana lahu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yahillu lahu ay yad'aha liqauli ahad. Kata Imam Syafi'i, kena faham wadal wasiat dia. Telah berkata Imam Syafi'i, telah ijma' sepakat seluruh orang Islam muslimin bahawa sesiapa yang terang baginya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu jelas dah kita sunnah Nabi, maka tidak dihalalkan baginya meninggal sunnah tersebut lantaran mematuhi taat pada perintah orang. Orang lain royak. Dia kata, hok Nabi royak buat gini, kata Imam Syafi'i, tiba-tiba mari sain dia kata, dok, kita buat lagu ni ya. Comel sikit. Comel sikit. Tak? Kau mana comel? Hok sunnah Nabi ke hok sain kita royak? Ni sebab Imam Syafi'i tegas sini. Kadang-kadang hamba tegur orang marah.
dalam mazhab Syafi'i kita tengok dalam kitab Majmu' ke dalam kitab Minhaj. Dalam mazhab Syafi'i, waktu kita usung jenazah ni tak boleh zikir kuat, kena zikir perlahan. Orang kita degah dak. Tapi kita sing tak ada kot. Tak ada dak. Ada setengah tempat tu. Mulut jenazah bukan sini lah, luar pada Kelantan. Oh ya, apa dia jalan ada 3 lakah berik tu. Okay. Selakah jalan Al-Fatihah baca ramai-ramai. Lepas tu kedua jalan, lakah kedua berhenti pula baca Fatihah. Tiga berhenti, lepas tu baru boleh pergi jalan bergerak. Okay. Mazhab Syafi'i boleh begitu. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i kata la yarfa aswatakum bizikri wal qiraah. Mun tak boleh baca dengan kuat zikir ke ayat Quran, baca perlahan mung je dengar, bukan baca ramai-ramai kuat. Itu hormat jenazah. Sebab Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah tegur, ada orang pergi baca derah doa kat kepala mayat. Dalam kitab mazhab Syafi'i kita ni nak royak, dia tahu kata mazhab Syafi'i, dia kita tegur kan. Orang tu pergi dekat dia baca derah. Allahumma fillahu warhamhu derah. Lepas tu Ibnu Umar tu buat apa? Baca doa ni. Nabi tak suruh gini kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Nabi kata suruh baca slow-slow, jangan derah sangat. Tu kena, kadang-kadang kita pergi pekar derah umat tu kena jagalah. Slow-slow. Dia dengar suara, kita kena ikut sunnah Nabi. Nabi ajar hok comel. Sebab tu Imam Syafi'i kata, jangan salah ni. Sebab tu Imam Syafi'i kata gini, dah orang semua ijma' muslimin kata ikut hok Nabi, tiba-tiba mau ikut hok orang, tak boleh. Mungkin ikut hok Nabi. Dan kata Imam Syafi'i lagi, dia Imam Syafi'i sebut kita antara benda, qala Imam Syafi'i, kata Imam Syafi'i, kullu ma qultu wa kana 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam khilafu qawli mimma yasih fa hadisun nabi sallallahu alaihi wasallam aula wala tuqalliduni. Kata Imam Syafi'i, setiap apa yang telah aku kata, kemudian apa yang dari Rasulullah SAW bertentangan dengan perkataan aku, tiba-tiba ada tak serupa aku dengan Nabi, mu kena ambil hak Nabi, mu jangan ambil hak aku. Nak yang tegahnya Imam Syafi'i kalau silap, tapi insya-Allah tak ada, insya-Allah. Imam Syafi'i ajar hak comel dah kita. Cuma kita ni hak suka buat diri tak. Dia fatwa sendiri. Macam baru ni lah, masa PKP kita panas diri belaka. Bila orang kata maya Jumaat boleh 3, 4, 12, lepas tu 40. Oh gagal, setengah tu email marah. Ya tambah ngaji 40 ya ustaz, tak habis ni. Kalau kita buka lagi kitab Majmu' Al-Imam Nawawi rahimahullah, catat kaul tu banyak. Berapa kita buat 3 baru ni? PKP 3 orang, tu email, tu bila. Tak. Maya 3 orang Jumaat marah kita bergerak, ambo nak pergi maya tak boleh. Nabi ada sebutlah hadis bila jadi masalah Nabi kata paling kurang kena 3 orang maya supaya kampung tu tak jadi pecah belah oleh syaitan. Kan disebutlah hadis riwayat Ibn Hibban dan hadis riwayat Abu Daud, kata Nabi kena ada. Lepas tu juga dikata jatak di kitab Majmu' paling kurang pula nak maya Jumaat seorang tu imam 3 makmum boleh. Tu khilaf juga. Lepas tu dengar pula muzakarah fatwa kata 12 orang pula. Orang-orang pula kita buat apa 12, tak pergi 5, tak pergi 12. Sebab tak ngaji tak. Dalam kitab Majmu' kata para ulama Syafi'i 12 pun boleh. Sebab apa 12 boleh? Kita ke hari Jumaat baca surah Jumaat dak. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa zarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Surah Jumaat, wahai orang beriman, apabila panggil nak sembahyang Jumaat, pergi sembahyang Jumaat. Fas'au ila dzikrillah, mu ingat Tuhan. Jangan mulut sibuk jual beli. Waktu lebih molek kan. Kalau tengok asbabun nuzul, kita tak tafsir Nukasi ke dia kisah tu. Waktu tu ayat tu Allah tegur, hok sembahyang Jumaat dengan Nabi berapa orang masa tu? Mula-mula ramai dari masjid Nabi bunyi siapa kafilah daripada Syam sampai tu orang ke Palu Gende tu ayatnya siapa ada kafilah. Demo dari masjid ni bakal tinggal Nabi pergi nak beli barang tu. Orang kafilah tak tahu sembahyang Jumaat. Berapa orang tinggal sembahyang Jumaat dengan Nabi masa tu? Masa tu ayat tu berapa orang tinggal main Jumaat? 12 orang. Jadi muzakarah fatwa ambil hak tu 12. Jangan duk marah ikut suka ngaji lah. Nabi main Jumaat masa tu 12 orang. Boleh? Lepas tu baru 40. Dalil 40 pun dibicara kot dalam mazhab Syafi'i. Cuma nak ceritanya kena faham. Gapo-gapo belum marah dalam WhatsApp group. Oh nya marah habis pas aku tak email kena marah. Balah nanti email balah aja ke buat apa amo tak boleh mai. Dah kalau kita tak boleh mari Jumaat, kita mari zuhur rumah dapat pahala Jumaat juga. Kan Nabi ada bila kamu biasa solat Jumaat, tiba-tiba mu tak boleh Jumaat disebabkan darurat, maka mu semaya sore pun dapat pahala Jumaat.
Apa tak pergi hadis tu? Tak jumpa Ustaz. Tahu kena marah orang. Sini tak balas kot. Tempat ambo ni balas. Dia kata mana dalil kata ambo tak boleh maya Jumaat. Sudah. Dia adalah seteruk mari. Seteruk baguslah nak imam Jumaat. Masa tu PKP. Orang kata tak boleh. Mana dalil kata tak boleh. Dia pula mana dalil tak boleh. Kata kena taat pada uli amri. Uli amri kata tak boleh mari 70 tahun ke atas. Tak payahlah. Tak. Itu kena faham. Ini kena ngaji. Dan kata Imam Syafi'i lagi, hak kedua, wasiat dia. Wa annahu yu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Mu kena ingat sesungguhnya mu kena beriman pada Allah, beriman pada malaikat, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya, kena beriman. Sebab apa? Imam Syafi'i nak suruh kita jelas. Dalam hal ni beriman pada Allah. Jelas. Kalau faham bab iman ni jelas dan beriman pada malaikat. Malaikat hak kita ngaji lah daripada sekolah, jangan tambah. Kalau diirai dia tambah. Ada malaikat ke dia nama? Malaikat tu dibuat pada cahaya wajah Sayyidina Ali kata. Hanya untuk catat amalan puak dia ya. Puak kita tak. Tak, Imam Syafi'i kata tak. Sebab tu Imam Syafi'i kata dalam fatwa Imam Syafi'i, kalau orang tu jadi imammu, orang mazhab tu jadi imammu, mu tak boleh maya belakang dia. Tak sah maya. Bukan ayat Imam Syafi'i ayat ni. Kita ikut mazhab Syafi'i. Itu kena jelas. Dan beriman pada kitabnya dan rasulnya jelas. Hanya kita beriman bagaimana kata Imam Syafi'i mu pegang amanah rasul tu jelas. Dan juga kata Imam Syafi'i dalam wasiat dia, wa anna salati wa nusuki wa mahya wa mati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya semayaku, ibadat aku, buat hidupku, matiku ni kerana Allah SWT belaka. La syarikah lahu wa bizalika umirtu. Tidak ada syirik pada benda lain. Tu kena pegang. Kata Imam Syafi'i wasiat dia ketiga, dia pesan pada kita ni. Mu kena ikut ni hak Nabi ajar ni. Mu jangan bab solat jaga. Solat jaga, kena jaga. Jangan duk main solat ikut cara kita lah. Ada orang dia tambah solat, ada solat nak suruh mudah mati. Apa ada juga. Dia tanya dalam WhatsApp atas kamu, ustaz ada orang ajar solat mudah mati. Nanti nak mati mudah mereka siapa? Tak, dia kena amalan kita. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Yang jelas dah surah Al-Ahqaf tu ayat 13. Tuhan kata innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang kami yang mengatakan Tuhan kami itu Allah, kemudian dia istiqamah pada jalan yang benar, Quran dan sunnah. Tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Waktu mu nak mati fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Mu tak kira rasa takut, tak kira kecewa dah waktu malaikat nak ambil cabut nyawa mu. Mu rasa tenang dah waktu tu. Sebab apa? Mu pegang sungguh kok diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak ambil hak lain. Kita selawat hak Nabi ajar semua. Jangan ada selawat benda hak pelik-pelik. Ada orang yang mai ada iman dia ni mai tanya ambo, ya tu ustaz. Ada selawat raja. Selawat raja pula. Orang Kelantan tak pernah dengar ni. Kata buat apa ada selawat raja? Ya tu selawat raja ni ustaz. Ambo ada orang bagi ambo. Ambo kata ambo tak ingat panjang. Kata selawat hak Nabi ajar paling panjang baca tahiyat akhir tu, tengok dalam riwayat hadis. Ada 10 riwayat hak paling panjang tu kita baca tahiyat akhir. Ni mari semuka lebih. Kata buat apa? Kata raja ni, sedap juga dia cerita. Kata raja ni yang mimpi. Sebab sibuk jaga rakyat, mimpi tu ada nak selawat pada Nabi. Dalam mimpi tu ajar dia baca selawat ni. Sekali baca sama dengan 100,000 pahala. Jadi sekali baca sehari. Orang tambah tak jumpa aku ni. Ini makna kita ni jangan duk ambil sebarangnya, rujuk dulu. Sebab tu pihak kerajaan JAKIM buat lambat dalam telefon kita ni. Kita boleh download dalam hok mana pandai tu, dalam Google Play tu pergi ke Smart Hadis Malaysia. Smart Hadis Malaysia tu bawah JAKIM untuk kita semok hadis orang duk atas kita dalam grup tu. Betul ke tak? Kajian buat dah. Dekat 2 juta habis tu. Duduk dalam handphone boleh tengok. Jolo ke hak saing kita atas ni. Dia tulis Bukhari macam-macam. Bahawa ni PKP pun ada juga. Makan terung sunnah Nabi. Tak ada hadis tu. Yang hantar juga kita. Lepas tu kita tanya, ustaz ada ke makan terung sunnah Nabi? Kata ni set-set nego terung ni. Kata. Maknanya jangan kita buat begitu. Dia tulis pandai. Makan terung sunnah Nabi. Hadis riwayat Tirmizi. Tirmizi tak pernah riwayat pun. Temu ni berani ni. Kan Nabi pesan pada kita.
Man kazaba alayya muta'ammidan famaqad minan nar. Siapa berdusta atas nama aku tepat mendan neraka, Nabi kata. Mu jangan guna nama aku, aku kata benda ni. Nabi bersedah dah kita. Ni pandai-pandai tulis. Makan terung antara sunnah Nabi pula. Jangan dia tulis gitu. Hati-hati gitu. Dan dalam hal ni sebab tu katanya para ulama, apa Imam Syafi'i sebut kini supaya kita jelas. Dalam bab akidah ni supaya jelas, rukuk kita, sujud kita, semua kita buat, kita mengharap pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu inna solati wa nusuki wa mahyaya tu kena jelas. Jangan duk main sebut saja. Sebab tu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dia tahu kelebihan baca doa iftitah tu dia tak tinggal. Memang atas main sunat tak ajar tak apa ustaz. Betul, tapi Sayyidina Umar bila dia tahu kelebihan tu dia tak tinggal. Doa iftitah baca semua. Boleh? Boleh tak? Itu kena jelas itu. Dan kata Imam Syafi'i lagi, wa anna Allah yab'asu man fi kubur. Wasiat keempat tu Imam Syafi'i, sesungguhnya Allah akan bakit kamu dari kubur. Tu kena beriman. Mu mati pani mu akan dibakit pula di hari akhirat. Sebab tu kalau kita ngaji, Nabi sebut dalam hadis, kita semua ni hok mati, hamba hok depan ni mati. Hok tak acur ke dia? Hok tak acur ke apa dia? Hok akan bakit pula di hari akhirat jadi balik. Pokok kita tubik macam pokok tumbuh di pada mahsyar. Gede hok tak acur. Orang kita kata ujung selubi je. Ujung selubi kita tu kecil tu, tak kira hacur. Siapa berlaku kiamat pun Nabi kata tak kira hacur. Hok ni akan jadi benih bila turun hujan pada mahsyar, dia akan tubik balik untuk kita ni tubik semua, lepas tu roh tu ditiup terbang seperti belalai kata Nabi, masuk mula dalam tubuh kita untuk disoal jawab di pada mahsyar. Itu kena jelas. Kita kena tahu waktu tu. Dan dia kita kena jelas. Kata Imam Syafi'i sini, apa disebut hal ni? Jasad kita, roh kita semua akan dicantumkan balik di hari akhirat nanti, mu akan dibakit pada kubur. Dan bila kita mati, kita ni akan dikebumikan dan kita akan jelas bahawasanya soal jawab tu akan berlaku pada kita, dan kita harap kita dapat jawab hak molek lah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Hajj ayat 7, wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fi kubur. Dan bahawa sesungguhnya hari kiamat tu tetap berlaku, akan mari padamu, dan kamu tidak ada keraguan pada tu. Kita kena beriman, dan Allah akan bakit semua orang pada kubur tu. Jelas. Dan yang seterusnya kata Imam Syafi'i, mu kena pegang pada wasiat aku ni, wa annal jannah haqq. Sesungguhnya syurga tu benar, ada dah syurga. Jangan orang kata lepas kiamat baru ada syurga. Ustaz, ada dah daripada awal lagi. Allah dah cipta syurga. Ada orang kata tak ada, tunggu kita mati esok baru ada syurga. Tidak. Kita berpegang pada ahli sunnah wal jamaah, dan dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i kata ni. Sebab apa? Sebab Nabi jelas, kalau kita lihat waktu peristiwa Isra' Mi'raj kan, Nabi pergi kan, Nabi masuk dalam syurga, Nabi tengok, Nabi kata aku setuh pasir dalam syurga tu bau sepertikah kasturi dekat sungai-sungai mengalir. Tengok dalam tu ada berbagai jenis permata yakut dalam tu. Masya-Allah. Itu jelas. Sebab tu dalam hal ni kata Imam Syafi'i, kita kena percaya hal syurga ni sebab Allah SWT telah berfirman pada kita dalam surah An-Najm ayat 13 hingga 15, walaqad ra'au nazlatal ukhra inda sidratil muntaha innal jannatul ma'wa. Katanya sini, dan demi sesungguhnya Nabi kita ni jumpa Jibril dalam keadaan rupa yang asal tu, saya kata. Tu saya cerita kat nampak hok asal Jibril. Masya-Allah. Dan inda sidratil muntaha, dekat dengan sidratul muntaha. Sidratul muntaha tu gede sidratul muntaha. Pokok dah. Pokok le syurga tu nama dia. Sidratul muntaha besar le syurga tu. Dan indah jannatul ma'wa. Dekatnya syurga situ. Itu jelas bahasanya syurga ni sudah ada, dan kita tak perlu nak bahas kata ada ke tak ada ni antara orang duk baloh. Ada orang tanya tak ada ke ustaz? Takut meta Nabi ada duduk bukan syurga betul kot. Syurga hok sekejap, hok tu hewat meta tu turun. Ini bergerak. Jangan kita mempersoalkan benda-benda begitu. Ada orang tanya gitu. Kita tak teletah gitu, dia boleh tanya gitu. Nak ceritanya tak jelasnya kita bab akidah ni, kecek bab akidah ni, nampak pun gedebel belaka, bab ni pun tak lepas lagi. Dia boleh tanya, tak
dia kata syurga nanti ni baru ada. Itu kita bukan gitu. Maknanya kita kena jelas bahwasanya kita beriman dengan apa yang telah dijelaskan kepada kita, itulah yang terbaik yang perlu kita fahami. Dan wa an-narul haqq, kata Imam Syafi'i, dan sesungguhnya neraka tu benar, ada neraka, balasan neraka tu ada, yang mana kita semua ni akan meniti titian sirat. Sebab tu kalau kita lihat kita seksa, kita perlu cahaya. Ya, kita perlu cahaya. Dia email kita waktu kita nak meniti titian sirat. Ada yang kata tak ada titian sirat, ada. Tu yang cerita dalam Quran. Dalam surah kedua, surah Hadid ayat 12, 13, ayat 12, 13, 14, 15 tu yang cerita lagu mana waktu orang niti sirat. Sebagaimana kita tahu sirat tu halus lah, Nabi sebut kan. Paling slow kali orang niti sirat, berapa lama nak boleh sampai dekat syurga? Paling slow. Orang kata habis slow, ngayak lah. Hok laju kata Nabi, ya pejam mata, buka mata depan syurga dah. Ada Nabi kata seperti kilat, ada orang tu seperti kuda, ada orang tu seperti burung terbang sampai ke pintu syurga atas tiang sirat. Ada orang tu terjalan esok-esok, ngesok cahaya kurang. Ada orang paling lambat kata Nabi, berapa lama? Daripada ni nak sampai bawah tu neraka, nak sampai ke tiang sirat, kata kalau kita lihat dalam kitab ni jelas itu kata para ulama 27,000 tahun. Oh, lama jalan. Kita hidup atas dunia mata ya, nak siapa tu. Jadi sebab tu Allah nyatakan dalam surah Hadid, yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi'aymanihim busyrakumul yawma jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha zalika huwal fawzul azim. Ni Allah nak cerita ni. Kalau kita lihat dalam kitab kata Imam Ghazali ni cahaya pelik penting. Nak suluh titian sirat supaya nampak, sebab titian sirat tu gelap gelemar. Tapi sebab iman mu boleh niti. Allah kata dia, ingatlah ketika engkau melihat pada hari kiamat orang beriman, lelaki dan perempuan cahaya iman dan amal soleh mereka bergerak cepat di hadapan mereka dan di sebelah kanan mereka. Cahaya tu duduk sebelah kanan kita waktu kita niti sirat. Dia suluh macam kita lah bawa torchlight jalan ikut gelap cerah kan. Kalau tak ada torchlight jejak sebab titian sirat tu penuh dengan duri yang cakup besi tu. Kata Nabi, orang banyak dosa tu terkoyak habis kaki jatuh dalam neraka. Dan kata Allah dalam ayat ini, semasa mereka berjalan serta dikatakan kepada mereka berita yang menggembirakan kamu pada hari ini, kamu akan beroleh syurga. Mu boleh sampai ke syurga dengan bantuan cahaya imanmu ni. Dan syurga yang mengalir di bawahnya berapa sungai, kekal kamu di dalamnya. Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Kemudian Allah kata pula dalam ayat 13, Allah kata apa ni pokok munafik ni. Nampak pun Islam tapi lawan Islam. Nampak pun Islam, duduk kata ke Islam. Ni berat. Semaya. Maya belaka. Abdullah bin Ubay maya dak. Tapi hati ni orang benda baik hak Islam. Oh, bahasa buruk ni tak ada benda lain. Kadang-kadang kata main dengan getuk lebar nak buat kerja itu semua dia kata kita gitu tak. Tapi dia tak faham. Allah kata gapo hak pokok munafik ni? Dia nak niti kot sirat, tapi dia suruh saing dia hak beriman ni tunggu. Nak tupai cahaya. Macam kita jalan ramai-ramai, seorang pergi laput depan. Jangan laju sikit depan tu tunggu. Tak nampak ni. Jadi Allah beri gambar gini. Nak suruh kita faham. Dalam Quran ni Allah mudah. Kata Allah, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu zuruna naqtabih min nurikum. Qila irji'u wara'akum faltamisu nura. Faduriba bainahum bisuri lahu babun batihun fi rahmah wa zahiruhu min qibalihi azab. Kata Allah, ingatlah semasa orang munafik, lelaki dan perempuan yang sedang meraba-raba dalam gelap gelita pada hari kiamat nak niti sirat ni, berkata kepada orang beriman, kata ke saya di hak beriman, ya kenal, muka sama-sama main maya kan. Cuma kita tahu hati lagu mana, sama-sama mari. Dia kata kan, tunggu kami. Biarlah kami mengambil sedikit dari cahaya kamu. Nak sikit cahayamu terang molek cahayamu wi kat aku sikit. Kemudian bocor dah tu heroyak dah dalam Quran itu. Nak mana muka baca saja. Dia baca saja Quran, dia tak tengok makna. Nak pakai baca ya. Orang kecek bab agama dia hok lawan dulu. Dia kata sunnah Nabi gini. Oh tu sunnah Nabi hok kita besok kampung kita lagu ni ustaz ada kot lagu tu. Kata Nabi buat gini, hok Nabi ustaz hok kampung kita lagu ni. Dia tak perasan tu. Dia kecek tu. Kadang-kadang lah orang tak ngaji habis paling kurang kita maaf dia lah muka tak ngaji.
Dia pula kata ustaz sesat, ustaz pula sesat. Pula ramai buat lagu tu. Allahu a'lam. Jadi kata Allah, dia katakan nak tupai cahayamu, lalu berkata kepada mereka secara mengejek-ejek. Sain dia hok beriman, dia kata apa? Balikmu balik, baliklah kamu ke belakang, kemudian cari cahaya sanamu, cari diri cahayamu ni aku nak niti sirat hok aku mu masing-masing. Masa tu tak bagi dah. Atas dunia saya bagi, atas tu bawah tu neraka, tak kena bagi lagi. Aku nak lepas hok aku mu, cari diri cahayamu, kan? Kemudian Allah kata gapo, kata orang munafik, dan kata kemudian cari cahaya musana, serta diadakan di antara mereka yang beriman dengan munafik itu sebuah tembok yang mempunyai pintu di sebelah dalamnya mengandung rahmat syurga dan nikmat, dan sebelah luarnya itulah tempat neraka dan azab seksa. Jadi hak munafik ni dia jatuh bawah, tak ada habis niti sirat, jatuh bawah. Neraka kan 7 tingkat, munafik ni duduk bawah sekali. Nauzubillah min zalik. Itu kena ingat. Lepas tu Allah kata apa pula? Dia pun panggil lagi saing dia. Allah cerita dalam Quran. Ni kadang-kadang kita tak, kalau baca Quran, dia kata yunadunahum alam nakum ma'akum. Qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharatkum amani hatta jaa amrullah wa gharrakum bil gharu. Allah cerita lagi dalam ayat 14. Allah kata apa? Orang beriman katanya pada saat tu orang munafik panggil pula. Dia panggil. Ni dia kata pergi belakang mu tak percaya. Dia panggil kena. Dia kata tidakkah kita dulu masa atas dunia saing baik kita dulu. Tunggu kalau kita tak tunggu saing baik di atas dunia. Mu dulu saing aku sama-sama. Kalau kita tengok dalam kitab tafsir Ibn Katsir, kata Imam Ibn Katsir kita sama-sama pergi semaya, sama-sama pergi bayar zakat, sama-sama pergi haji, tapi mu tak faham bab Islam, mu ragu-ragu dengan Islam. Tak, tu kata tu sana. Kita atas dunia tak boleh kata mu munafik, kita tak berani kata. Masa nak niti sirat tu baru tahu, oh lama ni aku munafik. Kan? Jadi bocor dah kot, klik tengok mula ni ayat ni dah. Ayat 12, 13, 14, 15 surah Hadid. Tu yang cerita masa niti sirat. Jadi waktu tu, jadi kerana dia kata orang munafik dulu kepada orang beriman, bukankah kita lu saing sama-sama di dunia? Jawab orang beriman, dia kata apa? Qalu bala, betul mu saing aku. Bocor dah. Ayat ni tu habis berlaku dah. So kita faham. Qalu bala, dia jawab dalam Quran. Tu kata pokok beriman dia jawab kena. Memang mu saing aku dulu atas dunia. Tapi walakinnakum fatantum. Benar mu saing aku, tapi mu telah menggosok dirimu sendiri dulu atas dunia dengan perbuatan munafik. Dan kamu menunggu-nunggu kebenaran umat Islam. Mu suka tengok sama Islam jatuh. Perangai munafik. Kalau kita orang nego, biar bengkerak nego dia padai muka. Ayat sedap dok Kelantan ke itu, padai muka. Tak lagi mana. Bukan nak tolong, dia mampu sama gu. Ni perangai. Dia kata dulu mu suka tengok orang Islam jatuh. Bukan mu suka, mu mari semaya dengan aku. Mu puasa dengan aku, tapi bak nak akak sama Islam ni, mu tak sokong. Mu tak sing dengan aku. Kemudian kamu pula, dan kamu ragu-ragu terhadap perkara-perkara agama. Hok bab agama orang cerita ni was-was macam mu. Kalau hal sunnah Nabi kita tak berapa nak ikut. Nabi buat gini. Ustaz tak faham ni. Ustaz tak faham. Kadang-kadang mau tanya ikut mazhab Syafi'i ke? Oh Syafi'i ni ustaz, dak Syafi'i mana? Syafi'i cara kapung ambo sudah. Tu mana tak faham. Kita rasa kita faham, tapi kita buat hok cara kita. Cara kita macam inilah. Kalau dulu dok kita kan. Uri anak. Dia nak tanam macam-macam tulis. Lema, paku, pensel boleh juga. Apa nak suruh temel kat mana? Kalau kata Nabi ajar gini lah, Nabi kata bahasa lepas tu tanya. Dok ustaz. Hok orang tua ajar lagu ni. Dek hok Nabi ajar gini. Dok hok orang tua ambo ajar lagu ni. Sudah. Faham tak? Ragu-ragu tu. Ragu-ragu hok Nabi ajar. Nabi kata buat gini. Dok hok ambo buat gini ustaz. Sudah. Sudah. Tak? Payuk. Macam orang lah nak makan ayat sunnah tak? Dalam sebab tu pihak Jakin tak widah letak nama sunnah belakang. Ayat sunnah dulu satu ketika tak?
Mahal ayat sunnah dengan ayat biasa. Tanya dia, apa ayat ni mahal? Mahal ustaz, ayat ni ayat sunnah. Ayat ni dalam rebel dia kita pasal Quran 30 juzuk, ayat ni dengar pula. Dia pergi ayat, dia rebel pasal Quran. Kata tu ayat dengar dok Quran, dok. Patut melih tu ayat dulu hang kata. Jadi mahal ayat tu, ayat tu dengan Quran. Kata Quran ni bukan turun untuk kita. Bukan turun untuk ayat. Quran tu turun untuk kita. Okay? Allah kata dah dalam Quran surah Ahzab turun untuk kita. Berat. Dalam Quran pun sebut lau anzalna hadzal Qur'an la jabalil la ta'i khashian. Kalau turun Quran atas bukit-bukit pun pecah. Tapi turun pada manusia ni ada. Tak faham. Ini masalah kita tak faham. Jadi dia jawab gitu, kemudian Allah kata apa? Mu ragu-ragu dengan perkara agama serta kamu diperdayakan oleh angin-angin kosong untuk mencapai maksud kamu. Mu sanggup hal-hal tolak tepi, mu semaya, mu puasa, tapi bak nak capai niatmu tak apa. Niat menghalalkan cara, tak apa. Ni tu ayat dah dalam Quran ni. Pani kelik tengok jolo ke ustaz sebut tengok. Pimpinan Rahman tu terjemah dia tengok. Ada lah tu. Dan kemudian dia jawab apa lagi? Allah suruh beriman jawab. Mu nak tupai cahaya. Sehinggalah datangnya maut. Siapa mu mati, mu tak berubah peranganmu yang ditetapkan Allah kepada kamu, dan setelah itu kamu pula diperdaya oleh syaitan dengan pengampunan Allah semata dengan melupakan azabnya. Seolah mu duduk dalam syok sendiri, tak apa. Buat jahat pun, ambil rasuah pun aku semaya. Semaya aku. Rasuah-rasuah pun semaya. Tuhan mesti maaf kat aku. Mu duduk dalam keadaan itu. Nampak tak? Boleh, dia atas semaya dia ustaz. Ambil rasuah pun semaya dia ustaz. Dia ambil rasuah pun dia bayar zakat ustaz. Hok gu bahagian hok dapat juga. Sesing dua ni dia belanja semua. Ustaz tak lihat gitu orang rasuah ustaz. Dia rasuah dia semaya. Betul. Tapi kena ingat Tuhan sebut dalam Quran ni, mu harap ke saya dia, mu harap Tuhan nak maaf kamu, tapi mu tak sibuk berubah. Siapa mu mati? Tu. Boleh. Sebab tu kalau kita lihat dalam Quran surah Al-Ahqaf ayat 15 kan. Ayat 15 tu Tuhan turun doa kita. Tuhan turun doa kita. Bila mu siapa mau 40, Tuhan sebut situ hatta iza balu arba'ina sanata. Bila mu siapa mau 40, qala rabbi auzini, naklah mu baca doa ni. Allah ajar doa ni kita. Balik pani buka dalam Quran surah Al-Ahqaf ayat 15. Allah sebaca umur 40 ke atas baca doa ni. Lebih belaka dah ni dah. Ambo pun lebih juga. Depan ambo lebih pada ambo lagi ni. Kena jadikan doa. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa a'mala salihan tardahu wa aslih li fi zurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Surah Al-Ahqaf ayat 15. Balik tengok. Mana dah lebih 40 tu baca ni. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Wahai Tuhanku, capuk dalam hati aku supaya aku ni syukur padamu. Jangan jadi aku ni orang kufur padamu ya Allah. Ni'matika alayya. Hok mu nikmat ke aku daripada aku lahir sampai Allah ni hidup lagi ni, biar aku jangan jadi orang sombong. Wa an amala salihan tardahu, dan segala amalan yang aku buat lah ni mu redha Tuhan, mu terima wahai Tuhan. Jangan mu tak terima. Moga lepas 40 ni nak pergi dah kita ni. Wa ala walidayya, kepada kedua ibu bapa aku juga hak besar kat aku ni. Wa amal soleh ta'ala wa aslih fi zurriyati, menjadikan anak cucu cicit aku orang pegang pada Islam. Inni betul-betul ilaika wa inni minal muslimin, sesungguhnya aku bertaubat padamu, aku serah diri padamu Tuhan. Allah turun ayat tu nak ajar kita cara doa ke dia. Umur 40 ke atas baca doa ni. Boleh tak? Balik pani buka Quran. Tadarrud dah ni ustaz boleh puasa. Tak jumpa pun. Lalu dah ayat tu tapi tak berasa tak. Jadi apabila Rasulullah ajar pada Abu Bakar baca doa tu. Sebab apa Rasulullah kata kalau mu selalu baca doa ni, insya-Allah kalau anak beranak mu tak comel perangai, Allah akan baiki hubungan mu dengan anak beranak, sehinggalah Allah SWT 15 tahun Abu Bakar tunggu. Waktu pembukaan kota Mekah, Abu Bakar duk baca minta Allah dalam ni supaya ayah dia masuk Islam. Akhirnya ayah dia masuk Islam.
Doa tu hak tu ajar tu hak comel, hak dari Quran comel. Tu kita kena pegang. Boleh tak? Tu kena pegang tu wasiat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tak ajar hak tak comel, hak comel. Kita ni hak ubah semuanya. Kita suka sangat modify ni. Beki macam kita ni. Motor pun beki tak. Jepun mari tak kenal Honda kat. Kalau Honda samah kita tu Jepun atau ni hok mana Honda samah kon. Nak Honda samah warna kita beki habis dah tukar habis dia ejo. Bahagian beki tukar kita. Dan kata Imam Syafi'i lagi wa anna azab qabr, sesungguhnya azab kubur tu jelas ada. Menggunakan reksa kubur wal hisab mu akan dihisab wal mizan wasiratul haq, akan ditimbang dan akan naik titik sirat tu benar. Mana kita ni akan diazab kubur. Sebab tu bab kubur ni kena jelas. Kalau kita lihat dalam hadis At-Tirmizi, sebab tu kita buat ibadat ni buat sungguh-sungguh. Kan Nabi kata bila mu dah diturun ke liang hak, memang kita akan disoal oleh muka nakir akan mari. Waktu kita diturun liang hak, dalam hadis At-Tirmizi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mu turun liang hak, waktu tu pahala semaya mu duduk mana? Kalau kita dah buat semaya 5 waktu, semaya sunat, kata Nabi pahala semaya duduk di kat kepala kita. Dan pahala mu puasa duduk sebelah kanan, pahala mu bayar zakat duduk sebelah kiri, pahala mu buat ta'mul bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar duduk di hujung kaki. Hak ni duk tolong kita waktu malaikat mari atau jangan dekat dengan Tuhan ni. Orang ni sujud pada Tuhan, orang ni buat benda baik, jauh sikit nak tanya. Ni tolong kita ni. Boleh. Jangan duk harap korang saja. Ada orang kita tak apa, piti banyak guru. Ambo mati, ambo pun orang tahlil ramai-ramai, cerah kubur ambo ada gitu. Jangan nak letak gitu. Kita pun kena siap juga isti'adat, persiapan kita nak mati. Begitu dia. Kan? Habis masa dah kau. Sikit lagi dah. Jadi kata Imam Syafi'i mana bab azab kubur ni jelas. Kemudian kata para ulama Syafi'i sini tentang kita ni bab kubur ni hamba tegur sikitlah, dalam mazhab Syafi'i kita jelas. Bab kubur ni kata para ulama Syafi'i sini, fa inna a'zamul muharramat wa asbabu syirki as-salatu inda kubur wa ittikhazuha masajida aw bina'aha 'alaiha. Kata para ulama Syafi'i sini, kata dalam mazhab Syafi'i kita, maka sesungguhnya antara perkara-perkara yang paling besar diharamkan dan sebab berlakunya perbuatan syirik pada Allah ialah semaya di sisi kubur. Jangan semaya kat kubur dah. Semaya jenazah tak apa, dia tak sujud. Tiba-tiba pergi semaya kubur ni. Jangan. Kalau kira pergi tawaf kubur orang alim, tawaf nak minta syafaat. Nanti semaya situ tak ada. Dan menjadikan masjid atau bina masjid di binaan atas kubur. Maknanya membuat kubur tu tinggi bertekak-tekak kubur. Dia paling hak segi tu paling tinggi berapa jekar dalam mazhab Syafi'i? Tanya ni. Ambo kan dari kubur tengok tinggi buat kita lah ni buat. Paling tinggi berapa? Kata para ulama Syafi'i dalam kitab Fiqh Mahajjal mazhab Imam Syafi'i, kata Imam Syafi'i shibran jekar yang boleh tinggi. Tak ada kita ni lebih pada berapa jekar gitu ni. Tak. Kaca puri dok dia panggil dok khiling. Tinggi buat kita. Ada setengah tu siap ada kursi lagi letak dok. Dah kita ni mazhab mana ni? Tanya ni dok. Ya apa ya mesti aja ustaz kita mazhab Syafi'i ustaz. Apa mazhab Syafi'i kata gitu? Sebab Nabi sebut dalam hadis riwayat Muslim. Kalau kita baca dalam kitab Syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi sebut apa mazhab Syafi'i dalil, dia kata sebab dia pergi pada hadis Nabi. Nabi kata apa? La tusallu ilal kubur wa la tajlisu 'alaiha. Kata Nabi, jangan mu solat ngadap kubur atau di kawasan kubur ni. Mana ada kubur depan kena ada penghadap. Kita kena letak kalau kubur depan kalau tak ada tempat kena letak penghadap. Baik kita yang ngadap kubur. Dan janganlah kamu duduk di atas kawasan kubur. Duduk kubur. Ya. Duduk kubur. Ni hadis Nabi sebut. Jadi kata para ulama Syafi'i, maka berdasarkan hadis ni, maka kita tidak boleh buat benda-benda begitu, dan ini bersalah dengan sunnah Nabi, dan juga kata Imam Syafi'i itu tidak dibenarkan dalam mazhab Syafi'i. Dan kata
dalam mazhab Syafi'i juga sebut. Kita ni tak ada lah kok. Dulu mesti tak payung atas kubur tak. Mazhab Syafi'i boleh ke? Nak baca wasiat Syafi'i ni. Dan kita kata, ustaz, lepas tu tak payung atas kubur. Gedia dalam mazhab Syafi'i kita sebut. Hamba baca ni. Dicatat sini oleh Imam Baghawi rahimahullah, anak murid Syafi'i pun catat dan juga jelas ke sini. Dalam mazhab Syafi'i kata dia, yukrahu ayyudriba ala kubri mizallah. Dilarang mung letak payung atas kubur. Pacok payung atas kubur. Li'annal Umar radhiyallahu anhu. Karena Umar radhiyallahu anhu ra'a mizlata ala qabri fa'amara bi raf'iha. Bila Umar tengok orang pacok payung atas kubur, Umar kata gapo? Pergi cabut. Kata orang tu jawab ke Umar, nak suruh teduh kubur, tak suruh panah. Umar kata gapo? Wa qala da'uhu yuzillahu amaluh. Kata Umar, biar amal dia hok payung dia, bukan payung dia. Amal kita hok payung kita sejuk lah tu, bukan payung ni. Jadi Umar kata cabut. Jadi kalau sahabat Nabi kata cabut, dalam mazhab Syafi'i kata cabut, ayo tak. Kau nak juga? Tak ayo lah. Ni bab-bab kubur ni hamba setuhkan gapo supaya jelas. Kita kata kita ni ustaz mazhab Syafi'i. Tu hamba kata Syafi'i kok mana demo ni kadang-kadang. Pacok payung atas kubur. Ada lagi setengah tu kita pergi beli pakej kain kapel tu sekali dengan payung hok dulu-dulu tu kena dengan daun nipah tak. Jual juga. Kata buat apa ni? Ni ustaz kita jual sekali satu set. Buat apa? Setengah orang nak ustaz. Oh dok hamba tak sel payung ni, hamba nak ni lah. Sini Kelantan tak ada hok luar lah, hamba beli kadang-kadang nak urus jenazah. Dia jual sekali dengan payung. Kata hamba nak set ni, katanya mamak India Muslim hok jual tu, ustaz orang semua nak ini payung, ustaz tak nak. Kata tak ada. Mana kita nak jelas situ. Ya. Dan yang terakhir berkaitan dengan kita kata ruh orang mati ni balik. Mazhab Syafi'i kata dah mati, jelas kita mati dan kita tidak akan balik lagi. Dan ruh berada di alam barzakh dan segala benda-benda baik kita buat untuk arwah tu siapa. Sebab apa? Jelas dalam Quran, dalam surah Al-Mu'minun Allah sebut dah. Hatta iza ja'adakumul maut qala rabbirji'un. Apabila salah seorang daripada kamu dah mati, Tuhan kata. Ayat 99, ayat 100 surah Al-Mu'minun. Majlis fatwa kita pun jelas pergi situ juga. Ni duk kata ruh balik malam Jumaat. Hok kata ruh balik malam Jumaat, pokok lain. Pokok Anisma ni kata ruh balik malam Jumaat. Kita dak. Orang berat. Hamba lu pergi juga masa tak ngaji. Orang tua-tua royak pergi juga gitu. Okey. Jadi dalam Quran kata tak balik. Dia minta nak balik Tuhan tak bui. Qala rabbirji'un. Maka berkata mereka hok mati ni minta dengan Allah, qala rabbirji'un, nak balik semula, nak hidup atas dunia. La a'li amala salihan fima taraktu. Aku nak buat mula amal-amal hok aku tak buat masa hidup dulu. Dia minta dengan Tuhan dalam kubur dia lepas nak siksa tu minta nak balik. Tuhan kata tak boleh tak balik, roh tak boleh balik ke alam dunia. Kalla innaha kalimatu wa qailuha. Dan segala permintaan kamu ni Tuhan kata sia-sia. Wa min waraihim barzakhum ila yaumi yub'asun. Tuhan kata mu kekal duduk di alam barzakh sehinggalah tunggu hari kebangkitan, tunggu kiamat. Dia dok balik Jangan duk takut malam Jumaat, takut ni ruh balik berat kita. Kok kata ruh balik malam Jumaat ni orang ni semua. Puak-puak lain. Kita pun ngaji lakum dinukum waliyadi, bagimu agamamu, bagi aku agamaku. Agama kata dak. Pergi hok Quran royak. Awal Imam Syafi'i sebut dak. Kita tahu tidak ada Tuhan melainkan Allah, kita tidak syirik, pergi. Kok betul-betul. Insya-Allah kita selamat. Tapi kalau kita pergi hok ikut hok royak, ayo. Semaya tapi tak percaya lagi benda pelik-pelik gitu tak. Boleh insya-Allah. Ni ada 27 wasiat hamba sempat baca baru lapar. InsyaAllah ada rezeki pula kalau balik kita sambung lagi lah. Ada 27 wasiat Imam Syafi'i rahimahullah yang disusun oleh Imam As-Suyuti rahimahullah dan kitab Al-Amru Bittiba. Ada 27. Imam Syafi'i pesan pada anak murid dia ni.
mu kena pegang supaya mu tetap beristiqamah pada manhaj ahli sunnah wal jamaah kita ni dan kita bermazhab Syafi'i ni insya-Allah. Kalau tak pegang gini payah. Tapi jangan pergi balas dengan orang esok. Pergi balas dengan orang. Jumpa orang kubur, putus kubur dak. Itu kerja pihak berkuasa. Kita ada ilmu ni, kita pesan pada anak beranak kita jangan duk buat tinggi. Ya. Amo nak tanya. Pak mazhab ni boleh kau tulis Quran, ayat Quran di batu nisan? Nak tanya. Mazhab Syafi'i kau, mazhab Maliki kau, Hambali kau, Hanafi boleh tak kita tulis ayat Quran di kubur? Di batu nisan kau tulis itu. Tak jawablah kau. Pak mazhab tak boleh. Sebab itu dikira menghina Al-Quran. Quran untuk baca bukan untuk tulis di batu nisan. Ada orang dia tulis siap surah Fatihah, upah orang. Buat typepad begitu comel. Tak boleh kena jaga. Dalam mazhab Syafi'i kita tak boleh. Ya. Dia tak apa, ustaz ambil mazhab lain. Mazhab lain pun tak boleh berlaku. Pak tak boleh. Okey kita tu boleh. Itu kena ngajilah. Tapi jangan balas dengan orang kita pergi kubur ni nak raya ni ramai kubur kata, duk tengok kubur ke jangan. Kita ambil iktibar. Esok aku mati, pesan kau nak beranak aku jangan buat gitu. Hak penting dia doa kita, dia baca hajah kita tu insya-Allah. Duk tepek situ tak ada gapo. Kau dia kata kena tok di batu nisan tulis tu sejuklah kubur dak. Macam tadi saya nombor kata anilah. Ya kata para ulama orang pergi pacuk payung atas kubur saya nombor kata bukan hak ni. Hak teduh dia lah kubur, amalan dia teduh dia lah kubur. Kena ingat. Boleh lah. Jadi minta maaf terlebih masa sikit. Jadi hamba rasa setakat tu dahulu. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. Jadi saya sudah ya billah taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.